Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita tasrif. Itunya sekarang ni kita sampai pada muka surat 49. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua yang sudah hadir, hayya nabda' darsanal yaum bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, baiklah tuan-tuan semua, sebelum kita mula saya nak tanya dahulu kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tak? Skrin saya nampak ke tak? Suara saya jelas ke tak? Suara saya, tuan-tuan semua. Kalau ada yang tak jelas, ada yang tak okey, boleh bagi tahu ya. Okey. Baiklah tuan-tuan semua, jelas ya? Okey. Jadi suara jelas. Okey, alhamdulillah. Syukran Tuan Abdul Halim, Tuan Haji Abdul Halim. Okey, baiklah. Kita akan meneruskan pengajian kita tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua yang sudah hadir, jangan lupa untuk bersemangat selalu, dan kalau boleh ajaklah kawan-kawan yang lain sehingga ramai lagi yang boleh mendapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah tuan-tuan. Waalaikumsalam Hajah Miss Salma, Puan Hajah Miss Salma, Puan Siti Mazmin. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita akan cuba untuk belajar sekarang ni, iaitu muka surat 49 tuan-tuan semua. Muka surat 49. Kita masih berbincang dengan wazan yang sama dengan sebelum ni. Apa ni wazannya? Ifta'ala, yafta'ilu. Masih dengan wazan yang sama tuan-tuan semua. Ifta'ala, yafta'ilu. Masih dengan wazan yang sama ya. Okey. Muka surat 49. Betul. Tuan Abdul Halim. Jadi kita akan belajar wazan ifta'ala yafta'ilu. Masih dengan wazan sama dengan sebelum ni tuan-tuan semua ya. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Tapi bina dia adalah bina naqis. Bina apa tuan-tuan? Bina naqis. Wazan dia tetap sama, tapi bina dia berbeza dengan kelas yang sebelum ni. Dengan yang kita bincang di minggu lepas ya. Wazan tetap sama, bina dia berbeza. Contoh perkataan yang kita akan bincangkan pada hari ini, contoh dia dekat dalam kitab tu tuan-tuan semua. Iftara, contoh dia lah. Iftara, yaftari, contoh dia. Iftara, yaftari, maknanya menfitnah, memfitnah, membuat fitnah. Okey, iftara, yaftari. Okey, waalaikumsalam Puan Nurmadiah. Belum lambat lagi ni, kita baru je mula. Okey, iftara, yaftari, maknanya membuat fitnah. Ini salah satu perkataan yang dia tu mempunyai wazan ifta'ala yafta'ilu, dan bina dia adalah bina naqis. Ini salah satu contoh lah. Banyak lagi perkataan tu tuan-tuan semua yang mempunyai wazan ifta'ala yafta'ilu, bina dia bina naqis. Ustaz, boleh tak jelaskan sedikit mengenai bina naqis? Boleh, kita cuba ya. Kita cuba mengenai bina naqis tu. Apa tu bina naqis? Kalau senang dia tuan-tuan ambil lah wazan ni dulu. Kalau kita nak mencari bina, kita kena pandai timbang menimbang dahulu. Timbang menimbang. Maknanya kita ambil timbangan dia ifta'ala.
Benda yang ditimbang apa? Iftara. Kena sama ya, sama-sama fi'il madi. Kalau boleh, sebaiknya, seharusnya, wajibnya kena sama-sama fi'il madi ya. Ifta'ala ni wazan untuk fi'il madi. Ini ni iftara ni fi'il madi dia punya. Jadi kalau kita nak mencari bina, kita kena tahu dahulu timbangan dia, ifta'ala atau wazan dia. Lepas tu barulah kita boleh dapatkan bina dia. Macam mana kita tahu Ustaz? Kita tengok yang sejajar dengan fa apa dia? Fa. Yang sejajar dengan ain apa dia tuan-tuan? Ra ya. Yang sejajar dengan lam ya, ataupun dekat sini ni huruf illah lah. Maknanya tuan-tuan semua ada huruf illah yang sejajar dengan lam. Itulah yang dinamakan dengan bina naqis. Nama panjangnya tuan-tuan semua mu'tal. Mu'tal naqis tuan-tuan semua ya. Mu'tal apa? Mu'tal naqis. Macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Kalau tuan-tuan rasa tak jelas, boleh bagi tahu. InsyaAllah kita cuba dengan perkataan yang lain lagi. Jelas ke tak jelas? Okey. Waalaikumsalam Puan Inna Rashid. Okey, waalaikumsalam Puan Supiah. Okey, jelas ke tak jelas ni tuan-tuan semua? Kalau jelas, boleh kita teruskan kepada pemahaman kita mengenai sirah lagi. Sirah dengan wazan ya. Jelas ya? Okey, now Hajah Puan Zainab wa iyak. Okey, jelas ya? Okey, selanjutnya tuan-tuan semua, kita cuba membahas mengenai macam biasa, kita berlatih untuk lebih faham kepada sirah dan wazan ya. Sirah dan wazan. Okey. Boleh tuan-tuan semua? Okey, jelas. Alhamdulillah. Syukran tuan-tuan semua. Terbaik tuan-tuan ya. Okey. Okey. Sila Puan Wirdah. Jadi sekarang kita belajar lagi mengenai sirah dan wazan. Macam biasa kita berlatih macam biasa ya. Contohlah tuan-tuan yang saya akan tanyakan contoh macam ni ya. Apa bahasa Arabnya telah membeli? Apa bahasa Arabnya telah membeli? Membeli ada tu dalam kitab tu tuan-tuan semua. Yang paling bawah sekali. Apa bahasa telah membeli? Maka saya akan tulislah ishtara. Ishtara. Lepas tu tuan-tuan juga kena cari apa sirah kepada ishtara ni. Apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia adalah fi'il madhi. Wazan dia apa? Kalau tuan-tuan nak cari wazan, sila buka muka surat 45. Muka surat 45 ya. Wazan dia apa? Ifta'ala. Wazan dia adalah ifta'ala tuan-tuan semua. Okey, jadi insya-Allah kita akan cuba berlatih ni pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada latihan yang dalam kitab tu di bawah table tu, kita cuba berlatih ni dulu. Berlatih sirah dengan wazan macam ni tuan-tuan semua. Terang ke tak terang? Macam mana tuan-tuan semua? Terang ke tak terang? Kalau ada rasa yang belum jelas terang ke dengan tuan-tuan, boleh bagi tahu. Macam mana tuan-tuan semua? Boleh ya? Bersedia? Okey, alhamdulillah. Ahsanti. Syukran. Puan Misalmah, Tuan Abdul Halim. Okey, jadi saya akan buat macam tu. Okey, sekarang tuan-tuan semua kita cuba berlatih bersama-sama. Apa bahasa Arabnya? Jangan beli. Jangan engkau beli. Apa bahasa Arabnya? Jangan beli. Jangan beli tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Jangan beli. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Kaifa naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya jangan beli tuan-tuan semua. Lepas tu tuan-tuan kita tulis apa sirah dia dan apa wazan dia. Sila tuan-tuan semua, sila. Apa bahasa Arabnya?
jangan beli. Lepas tu tulis dekat komen tu apa sirah dia dan apa wazan dia tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Okey. Okey. Ada yang boleh? Puan Supiah. Cuma Puan Supiah ni ada sedikit kesilapan saja. Kena hati-hati. Cuba tengok lagi. Cuba tengok lagi. Cuba perhatikan lagi. Ada yang silap sedikit tu. Tuan Abdul Halim. Ahsantum. Puan Siti Mazmin. Okey, ahsanti. Puan Ena Rashid. Puan Ena Rashid itu belum lagi tu. Belum. Sedikit lagi. Puan Nurmadiah belum lagi. Ada salah sedikit tu Puan Nurmadiah. Puan Nur Fazila. Okey, ahsanti. Puan Supia ahsanti. Betul tu. Tuan Abdul Halim, okey. Puan Nurmadiah, okey. Okey, semua betul. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Jadi, apa bahasa Arab dia? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Jangan beli. Jangan beli tu apa? La tashtari. Jangan tuan-tuan semua tulis ya dia. Sebabkan ya ni dah dihilangkan huruf illah dekat ujung ya. Jadi sepatutnya ada huruf illah, tapi huruf illah dekat ujung tu dihilangkan tuan-tuan ya. Jadi pada binat nakis ni dihilangkan huruf illah dekat ujung. Kalau ada la yang menyatakan jangan. Ini sigat dia apa? Sigat fi'il nahi tuan-tuan ya. Ramai yang betul nampak saya. Masya-Allah. Ini fi'il nahi. Wazan dia apa? La tafta'il tuan-tuan semua ya. La tafta'il. Jadi Ustaz, huruf illah di mana Ustaz? Huruf illah dia dibuang tuan-tuan semua. Jadi kalau untuk fi'il nahi, untuk yang menyatakan larangan, jangan, huruf illah yang dekat ujung tu kena buang tuan-tuan semua. Sepatutnya ada huruf illah sebenarnya. Cuma huruf illah tu dibuang tuan-tuan. Okey, macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Kalau tuan-tuan rasa tak jelas, boleh bagi tahu ya. Jelas ke tak jelas ni? Jadi kalau fi'il nahi kalau fi'il nahi untuk yang binat nakis ni tuan-tuan, untuk yang ada huruf illah dekat ujung tu, huruf illah tu kena buang tuan-tuan semua ya. Macam tu tuan-tuan semua. Alhamdulillah ya. Tak jelas Ustaz. Yang mana tak jelas? Puan Ena Rashid. Yang mana? Yang mana yang tak jelas? Kalau kita menyatakan larangan itu kita gunakan sirah atau bentuk fi'il nahi. Fi'il nahi ni mana kata kerja yang menyatakan jangan. Sepatutnya tuan-tuan semua sebenarnya ada huruf illah dekat ujung ni. Sepatutnya kan? Pada fi'il madi ada huruf illah kan? Ada huruf illah. Sepatutnya ada huruf illah. Cuma huruf illah dia dibuang. Macam tu tuan-tuan semua ya. Sepatutnya ada huruf illah. Cuma huruf illah dia dibuang. Jadi kalau untuk binat nakis, huruf illah yang dekat ujung tadi tu dibuang. Macam tu tuan-tuan ya. Sebabkan tadi kita dah tengok tadi ya, huruf illah dekat ujung ya. Tapi huruf illah dia dibuang. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Okey, masya-Allah. Terbaik, betul. Puan Misalmah, Puan Supiah itu wazan yang betul. Okey, sekarang saya cuba lagi yang lain tuan-tuan semua. Kita cuba lagi yang lain ya. Kita cuba. Apa bahasa Arabnya? Orang yang membeli atau yang membeli. Yang membeli atau pembeli. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya yang membeli, orang yang membeli. Ataupun pembeli. Pembeli. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya orang yang membeli ataupun pembeli tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Lepas tu tulis sirah dia dan tulis wazan dia sekali-sekali tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua. Sila. Ada yang boleh?
Apa bahasa Arabnya? Orang yang membeli ataupun pembeli. Sila. Sila tuan-tuan. Salah pun tak apa. Puan Ina Rashid masih belum jelas lagi tadi. Ataupun tuan-tuan yang lain, apa bahasa Arabnya pembeli ataupun orang yang membelilah. Apa bahasanya? Dan tulis sirah dia sekali dengan wazan dia tuan-tuan semua. Masya Allah. Puan Siti Mazmin, ahsanti. Tuan Abdul Halim, ahsanta. Ada lagi yang nak cuba? Sila. Sila tulis dekat ruang komen. Okey. Jadi apa bahasa Arabnya? Orang yang membeli ataupun pembeli. Pembeli apa dia? Kita gunakan sirah isim fa'il tuan-tuan semua. Kita gunakan sirah isim fa'il. Apa tu? Mushtarin. Mushtarin tuan-tuan semua ya. Apa dia? Mushtarin. Mushtarin tu maknanya apa? Maknanya adalah pembeli. Pembeli tuan-tuan ya. Maknanya apa dia? Pembeli. Jadi wazan dia apa? Wazan dia mufta'ilun. Mufta'ilun tuan-tuan. Wazan dia apa? Mufta'ilun. Ini yang maknanya apa? Pembeli tuan-tuan semua ya. Okey, mufta'ilun, mushtarin. Okey, Puan Ina Rashid. Okey. Tapi tak apa, tuan-tuan semua, sebabkan pembahasan mengenai binat nakis ni ada pada setiap wazan. Jadi kaedah yang ini tuan-tuan semua, kita akan jumpai lagi pada binat lakis di wazan-wazan yang lain. Jangan risaukan ya. Nanti ada juga pada wazan yang 6 huruf, kita jumpa lagi kaedah yang sama macam ni. Sebiji macam ni. InsyaAllah. Okey, jadi dia step by step lah. Sikit-sikit je dulu. Okey. Jadi mushtarin ya, maknanya yang beli. Okey. Ahsanti, Puan Supiah, Tuan Abdul Halim, ahsantum. Puan Siti Mazmin, ahsanti. Huruf ilah dah tak ada baris ke Ustaz? Okey, kita cuba. Ni Puan Siti Mazmin tanya. Ini ni tuan-tuan semua, ini ni mushtarin. Okey. Mushtarin. Ni wazannya mufta'il. Ni wazannya mufta'ilun. Ini wazan dia punya. Okey. Lepas tu ni mushtarin ya. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, ni ada soalan daripada Puan Siti Mazmin. Okey, mengenai huruf illah dia. Sekarang tuan-tuan semua, sebenarnya kalau kita tengok elok-elok, dekat sini ni ada yang tak sama. Apa tu Ustaz? Boleh kita tengok tuan-tuan? Sini mushtarin. Okey. Yang mim sejajar dengan mim. Yang fa sejajar dengan shin. Yang ta sejajar dengan ta. Yang ain sejajar dengan ra. Yang lam mana tuan-tuan? Yang lam ni mana dia? Yang lam ni. Lam. Apa yang hilang di sini tuan-tuan semua? Apa yang hilang? Sila tulis dekat ruang komen. Apa yang hilang dekat sana tuan-tuan semua? Apa yang hilang? Apa yang tak ada? Yang fa sejajar dengan shin. Yang ta sejajar dengan ta. Yang ain sejajar dengan ra. Yang lam dia mana tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Yang mana yang hilang tu tuan-tuan? Yang mana tuan-tuan semua? Yang huruf L lah. Yang ya dia. Ya. Ada ya dekat sana sebenarnya. Sebenarnya ada ya dekat sana tuan-tuan semua. Sebenarnya. Sebenarnya ada ya. Tapi ya ni dibuang tuan-tuan. Ini jenis isim apa ni Ustaz? Dalam ilmu nahu tuan-tuan, dalam ilmu nahu, ini dinamakan dengan isim apa? Dalam ilmu nahu dinamakan dengan isim mangkus tuan-tuan semua ya. Isim apa dia? Isim mangkus dalam ilmu nahu. Macam tu tuan-tuan. Ini kalau kita bagi alif lam,
Kalau kita bagi alif lam tuan-tuan semua, kalau kita bagi alif lam, jadi dia macam mana? Mushtari, letak ya dekat belakang. Kalau ada alif lam, barulah kita bubuh ya tu. Kalau ada alif lam tuan-tuan ya. Kalau ada alif lam, baru letak ya. Kalau tak ada alif lam, tak ada letak ya dia. Tapi ra ni kena tanwin dari bawah ya. Ini isim mangkus tuan-tuan semua dalam ilmu nahwu. Tuan-tuan semua, jadi kalau yang semua ni isim fa'il pada table ni, isim fa'il ya pada table tu ada paling atas sekali tu muftarin. Lepas tu muftarin. Semua sampai bawah tu, sampai muftarin ni. Semua adalah isim mangkus tuan-tuan semua. Isim apa dia? Isim mangkus dalam ilmu nahwu. Okey, jelas ke tak jelas? Macam tu tuan-tuan ya. Jelas ke tak jelas ni? Kalau tak jelas, sila tuan-tuan tanyakan. Jelas ke tak jelas? Ini berkaitan dengan ilmu nahwu dia. Isim mangkusnya berkaitan dengan ilmu nahwu isim mangkus. Tapi tuan-tuan jangan risaukan. Ustaz, saya belum begitu faham. Tuan-tuan nanti akan jumpa lagi ni pada bina nakis pada wazan yang lain nanti ni. Selepasnya ada lagi kita akan belajar nakis lagi ni tuan-tuan. Akan terjumpa lagi dengan apa yang kita bincang hari ini ni. Akan jumpa lagi dengan kaedah yang sama. Okey. Betul Puan Misalmah. Ahsanti. Betul. Okey, Masya Allah. Ramai ya. Terbaik tuan-tuan semua. Okey, ramai yang jawab. Macam tu. Jadi tuan-tuan semua ingat ya. Pada bina nakis ni, pada muka surat 49 ni, bina nakis ni, isim fa'il dia punya, macam ni contoh dia, mustarid, isim fa'il dia punya, semua tu dalam ilmu nahwu, kalau kita nak kaitkan dalam ilmu nahwu, mereka semua adalah isim apa tuan-tuan? Isim mangkus tuan-tuan semua ya. Okey. Masya Allah. Puan Nurmadiah. Tak apa Puan. Janji kita istiqamah belajar. Masalah lambat, masalah susah nak faham, itu tu nanti saja fikirkan. Janji istiqamah, usaha je dulu. InsyaAllah nanti tu dapat faham lah. InsyaAllah. Okey. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua ya. Sekarang saya tanyakan yang lain lagi tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya yang dibeli? Yang dibeli tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang dibeli? Masalah mudah lupa. Okey. Apa bahasa Arabnya yang dibeli? Atau benda yang dibeli. Apa bahasanya tuan-tuan semua? Kaifa naqulu fil lughatil arabiyyah yang dibeli tuan-tuan. Sila tulis dekat ruang komen, tulis sirah dia dan tulis wazan dia tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan. Sila berlatih. Ni selalunya kalau kita yang type ni, kalau kita tulis ni selalunya akan ingatlah insya-Allah. Akan ingat tu. At least terbayang-bayang lah. Saya pernah jawab inilah, terbayang-bayang sikit ya. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang dibeli tuan-tuan? Sila. Yang dibeli. Lepas tu tulis sirah dia dan tulis wazan dia. Masya Allah. Tuan Abdul Halim. Ahsantum. Puan Siti Mazmin. Puan Misalmah. Okey. Ahsantumah. Masya Allah. Ada lagi yang nak jawab? Ada lagi yang nak jawab? Masya Allah. Semua sebenarnya ramai lagi. Sebenarnya banyak juga yang boleh jawab. Cuma malu-malu mungkin nak type dekat komen dia. Okey, sila. Puan Supiah. Puan Supiah. Ya dekat ujung tu tak ada titik ya. Ya dekat ujung tu tak ada titik ya. Puan Nurmadiah. Kalau mushtari itu maknanya bukan yang dibeli. Sekarang kita minta yang dibeli. Puan Misalmah ahsanti. Puan Nur Azali. Ahsanti. Okey, Puan Nur Fazilah ahsanti. Okey, ramai terbaik ya, tuan-tuan semua ya. Masya-Allah, semua boleh jawab. Jadi, apa bahasa Arab dia yang dibeli? Mushtaran. Kita gunakan sirah apa ni Ustaz? Kita gunakan sirah
isim maf'ul tuan-tuannya, benda yang dikenakan, yang dibeli, isim maf'ul. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia adalah mufta'alun tuan-tuan semua. Wazan dia apa? Mufta'alun tuan-tuan. Wazan dia adalah mufta'alun. Okey. Jadi apa bahasa Arab yang dibeli? Yang dibeli itu bahasa Arabnya ialah mushtaran. Sirah dia apa? Sirah dia isim maf'ul. Wazan dia apa? Wazan dia mufta'alun tuan-tuan semua. Faham ke tak faham? Macam mana tuan-tuan? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, boleh tanyakan. Ini ya. Okey, betul. Tuan Zainal, Puan Nurmadiah, okey, Puan Supiah, Tuan Abdul Halim, ahsantum. Betul Puan Nurmadiah, ahsantum. Okey, jadi apa bahasa dia yang dibeli? Yang dibeli mushtaran. Wazannya mufta'alun. Okey, masya-Allah. Faham ya? Okey. Jadi cuma tuan-tuan, kalau kita nak kaitkan dalam ilmu nahu, mushtaran ni, sebabkan dalam ilmu nahu ada 9 jenis kata nama. Apa dia? Ada 9 jenis kata nama. Apa dia tu? Isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, isim munsharif, al-asmaul khamsah, isim mangkus, isim maksud. Ada 9 jenis. Kalau mushtaran ni tuan-tuan semua, mushtaran ni termasuk kepada jenis isim apa ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Tulis dekat ruang komen. Dalam ilmu nahu dia punya. Dalam ilmu nahu dia punya termasuk jenis isim apa ni? Dalam ilmu nahu ada 9 jenis isim tuan-tuan semua. Apa dia? Isim mufrad, isim musanna atau tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, apa lagi? Al-asmaul khamsah, isim munsharif, isim mangkus dan isim maksur. Jenis isim apa tu tuan-tuan semua? Kalau yang tadi isim mangkus, kalau yang ni apa nama dia? Sila tulis dekat ruang komen. Okey. Tuan Abdul Halim, belum lagi. Belum lagi tu. Sedikit lagi, belum. Kalau yang tadi betul isim mangkus. Kalau yang ni, ni bukan isim mangkus ya. Ini bukan isim mangkus ni. Dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu. Tuan Zainal. Ini betul sigat dia isim maf'ul. Betul sigat dia isim maf'ul. Cuma dalam ilmu nahu, jenis isim apa ni dalam ilmu nahu? Isim mufrad ke, musanna ke, jamak ke, isim munsharif ke, isim mangkus ke, maksur. Sebabkan dalam buku nahu tu ada 9 jenis isim. Yang tuan-tuan semua boleh baca. Okey. Okey, masya-Allah, betul. Puan Supia, Puan Siti Mazmin, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadi, ahsantum. Betul. Apa nama dia? Isim maqsurun. Isim maksur ya. Isim maksur nama dia tuan-tuan semua ya. Isim maksur tuan-tuan semua. Jadi ini ni isim maksur. Kalau saya nak bandingkan kepada tuan-tuan semua, ni yang dekat sini tadi ni isim mangkus ni. Kalau sini tadi ya, ini isim mangkus ni. Yang kat bawah ni, ini isim maksur. Nampak perbezaan dia? Jadi kalau isim mangkus macam ni bentuk dia. Kalau isim maksur macam ni bentuk dia tuan-tuan semua. Nampak tuan-tuan? Nampak ke tak nampak? Jelas ke tak jelas ni? Jelas ke tak jelas? Ni kita nak kaitkan dengan ilmu nahu sekali. Jelas ke tak jelas? Jadi setiap isim maf'ul dalam bina naqis ni semua dari atas sekali. Muftaran, apa lagi tu? Mubtaran, mubtalan, mujtaban, semua tu adalah isim maksur tuan-tuan. Isim maksur. Masya-Allah, semua cakap jelas ya. Alhamdulillah. Okey. Wadih. Saya tak gunakan lagi istilah bahasa lain. Wadih amla. Sekarang saya tanyakan jelas ke tak jelas. Saya pun dah lupa gunakan istilah tu. Masya-Allah. Syukran Tuan Abdul Halim. Masya-Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik.
Okey. Sekarang kalau tuan-tuan semua rasa dah jelas, dah faham mengenai sirah, wazan, insya-Allah kita cubalah masuk lagi kepada latihan yang di bawah table tu ya. Kita cuba kerjakan latihan bawah table. Okey. Kita cuba kerjakan latihan. Sila tuan-tuan semua bersedia ya. Kita cuba kerjakan latihan yang di dalam table tu yang nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 ya. Nombor 1. Okey, nombor 1 dah kita buat dalam nahwu dia, dalam saraf dia sekali ya. Nombor 1, ya, fa, ta, ra, ya. Al-kafiruna. Al-kafiruna. Orang-orang kafir ke atas Allah, untuk Allah. Kadiban, kedustaan. Ataupun kebohongan. Kadiban. Okey tuan-tuan semua. Sekarang tuan-tuan, macam biasa kita buat ya. Macam yang biasa kita buat. Yang biasa kita buat. Pertama, kita cari dahulu apa fi'il madi dia punya. Yang ni ya, perkataan yang ni tuan-tuan semua. Apa fi'il madi dia punya. Lepas tu tuan-tuan semua, kita cari tahu juga apa sirah dia punya. Lepas tu tuan-tuan kita cari juga apa wazan dia punya. Lepas tu tuan-tuan kita cari juga apa bina dia. Bina apa ni? Bina naqis. Bina naqis tuan-tuan ya. Kita dah bincang ya bina naqis ya, sebabkan semua tu bina naqis dalam kitab ni yang dalam muka surat 49 tu. Okey tuan-tuan. Yang pertama, apa ni fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madi dia? Masya Allah Puan Miss Salmah. Dah tulis sekali ya. Terbaik. Ahsanti. Puan Supia, Tuan Abdul Halim. Ahsantuma. Ada lagi nak jawab? Puan Nurmadiah, ahsanti. Okey. Jadi fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah iftara. Senang saja, iftara. Lepas tu tuan-tuan semua, lepas tu apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Apa sirah dia? Daripada perkataan yang kita bagi tanda tu. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Adakah dia isim masdar, isim fa'il, isim zaman, isim makan, isim Allah, isim sifat? Isim Allah ya. Lepas tu adakah dia fi'il madi, mudhari, amar dan fi'il mudhari, madi, amar dan nahi. Termasuk apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Puan Siti Mazmin, ahsanti. Okey, ada lagi nak jawab? Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia ni? Sila tuan-tuan semua. Apa sirah dia? Okey. Puan Zainab, betul fi'il madi dia iftara, betul. Tuan Abdul Halim, ahsanta. Puan Supia, Puan Zainab, Puan Miss Salmah. Okey, ahsantum. Jadi sirah dia apa? Sirah dia fi'il mudhari'. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari' tuan-tuan semua ya. Fi'il mudhari'. Okey, iftara ni maknanya membuat-buat. Membuat-buat. Okey, maknanya ni fi'il mudhari'. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia tuan-tuan semua. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa wazan dia? Ada yang boleh? Puan Siti Mazmin, ahsanti. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia? Kalau wazan ni tuan-tuan bolehlah rujuk muka surat 45. Tengok yang fi'il mudhari' dia punya. Fi'il mudhari', apa wazan dia tu? Sila tuan-tuan semua, apa wazan dia? Okey. Puan Supiah, betul. Puan Nurmah, waalaikumsalam. Okey.
Puan Misalma. Okey, betul. Yang tadi sirah tadi ya. Tuan Abdul Halim. Okey. Puan Nurmadia, ahsantum, terbaik. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi wazan dia apa? Yafta'ilu. Yafta'ilu. Maknanya sini yaftari ya. Yaftari. Yang ya tu tak payah bagi baris depan ya. Ya tu sukun saja ya. Yaftari ya. Alhamdulillah kita dah habiskan pembahasan dalam ilmu tasrif dia. Jadi ini tasrif ni tuan-tuan semua ya. Dalam tasrif ni tuan-tuan kena cari yang ni saja. Fi'il madi dia apa, sirah dia apa, wazan dia apa. Daripada wazan ni kita boleh bagi baris dia. Bina dia apa ya. Okey. Untuk tasrif ni tuan-tuan semua, jelas ke tak jelas? Untuk pembahasan tasrif ni. Untuk tasrif dia ni. Jelas ke tak jelas? Kalau tuan-tuan tak jelas, kalau rasanya tak jelas, boleh tanyakan. Untuk tasrif ni ya. Sebabkan kita tak masuk lagi nahu dia. Untuk tasrif ni, jelas ke tak jelas tuan-tuan? Okey, jelas ya? Okey, jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Puan Kamaria. Tak apa. Labas. Maafil musykilah. Okey, tak apa-apa. Okey, jelas ya. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah, terbaik. Masih bersemangat ya. Padahal tadi pagi dah belajar nahu, dah banyak belajar, tapi masih ada semangat untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah. Okey. Dah selesai yang tasrif dia. Lepas tu tuan-tuan semua, kita masuk kepada nahu dia lagi. Nahu dia. Nahu dia. Okey, sekarang nahu dia ya. Sekarang kalau nahu kita cuba yang ni. Yaftari. Yaftari ni apa tadi tuan-tuan? Yaftari ni? Yaftari adalah, sila tuan-tuan semua. Tidak tulis dekat ruang komen. Apa tu yaftari tuan-tuan semua? Apa tu yaftari? Kalau dalam nahu, kalau kata nama dekat awal ayat, maka nama dia mubtada. Kalau kata nama dekat awal ayat, maka nama dia mubtada. Tapi kalau berupa kata kerja, kita sebutkan saja apa kata kerja dia. Apa nama dia? Apa nama dia tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan ya. Fi'il mudhari'. Jadi dalam nahwu ya, kalau kita nak sebutkan kedudukan perkataan, kalau kata nama dekat depan tu, dekat depan ayat, di permulaan ayat, maka kita sebut dia mubtada. Kalau isim. Tapi kalau kata kerja dekat awal ayat, kita tak sebut dia mubtada. Kita sebut saja nama dia. Nama dia fi'il mudhari'. Sebut fi'il mudhari' macam tu tuan-tuan ya. Okey. La ba'sa. Puan Nurmadia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ba'sa. Tafadhali. Okey. Masya Allah. Betul semua. Terbaik tuan-tuan semua. Okey. Jadi sedang membuat-buat. Siapa tuan-tuan? Mana pelaku dia? Siapa? Siapa yang sedang membuat-buat ni? Membuat-buat. Siapa? Mana pelaku dia tuan-tuan semua? Pelaku dia mana? Sila tulis dekat ruang komen. Mana pelaku dia tuan-tuan semua? Mana pelaku dia? Tulis dekat ruang komen. Mana pelaku dia tuan-tuan semua? Sedang membuat-buat. Siapa yang membuat-buat tu? Setiap fi'il, setiap perbuatan mesti ada pelaku. Siapa tuan-tuan? Okey, Masya Allah, betul. Puan Nurmadia, kalau tuan-tuan nak mencari pelaku, kalau kita nak mencari pelaku, kita tengok dahulu. Ada ke tak selepas kata kerja ni, ada ke tak kata nama yang boleh jadi pelaku? Ada ke tak? Ustaz, Al-kafiruni, Ustaz, Al-kafiruna, ini ni kata nama Ustaz. Rasanya dia boleh jadi pelaku Ustaz. Kenapa? Sebabkan dia ni dalam keadaan rofa'. Dalam keadaan rofa'. Dia boleh jadi pelaku Ustaz. Boleh. Memang betul boleh. Kenapa? Sebabkan dia ni rofa' atau marfu'. Tuan-tuan semua masih ingat rofa' ya? Kalau rofa' tu ujung dia waw dengan nun. Rofa' ni boleh jadi pelaku ni. Tapi kalau tak ada al-kafiruna, tak ada kata nama yang boleh jadi pelaku. Tak ada. Barulah kita sebut dia mustatir tuan-tuan semua.
Kalau tak ada kata nama yang boleh jadi pelaku, kalau tak ada kata nama, baru kita sebut dia mustatir. Tapi kalau ada kata nama macam ni, ada kata nama yang boleh jadi pelaku macam ni. Sini ni, sini ni. Ada kata nama dia, Al-Kafiruna. Dia boleh jadi pelaku. Kita sebutlah ini pelaku dia, tuan-tuan semua. Jadi, jangan kita tulis saja mustatir. Kalau tak ada yang ni, barulah kita cakap mustatir. Tapi selagi ada kata nama yang nampak jelas depan mata kita, itulah pelaku dia, tuan-tuan semua. Tapi kalau dia tak ada, barulah kita sebut dia mustatir, tuan-tuan ya. Jadi fa'il dia apa? Al-kafiruna. Ini fa'il dia, tuan-tuan. Jadi orang-orang kafir membuat-buat. Ini fa'il, tuan-tuan semua ya. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey, ini betul. Puan Misama, Puan Siti Mazmin, Puan Nurmah dan tuan-tuan semua, betul. Ini adalah fa'il mesti dalam keadaan rafa' atau marfu'. Fa'il mesti marfu'. Sebab tu dia gunakan waw dekat ujung dia. Waw. Selepas dia ada nun ya, waw ya. Okey, macam tu tuan-tuan semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua. Okey. Jadi dah kita jumpa perbuatan fi'il dah jumpa, fa'il pelaku dia dah jumpa juga. Okey. Jadi orang-orang kafir sedang membuat-buat ke atas Allah. Allah. Allah ni apa dia? Allah ni huruf jar. Ni senang saja ni. Allah ni. Allah ni huruf jar. Harful jar. Ni senang saja. Lepas tu Allahi ni apa ni tuan-tuan semua? Allah ni isim majrur. Senang saja. Okey. Saya kecilkanlah ya. InsyaAllah boleh nampaklah jugalah. Okey. Lepas tu tuan-tuan semua, isim majrur. Kadhiban ni dia apa ni Ustaz? Kadhiban ni kedustaan. Jadi apa ni ya? Okey, kita cuba fahami makna dia. Fahami makna dia. Orang-orang kafir sedang membuat-buat. Membuat-buat akan apa tuan-tuan? Membuat-buat akan apa? Akan apa? Akan, Puan Zainab, ahsanti. Puan Siti Mazmin, ahsanti. Membuat-buat akan apa? Akan kebohongan, kedustaan. Jadi mereka tu membuat-buat dusta. Jadi ini sebagai apa? Sebagai objek atau istilah dalam ilmu nahwu dia apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Masya Allah. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi ini maf'ulun bih. Jadi orang-orang kafir sedang membuat-buat untuk Allah. Membuat-buat apa? Membuat-buat kedustaan tuan-tuan ya. Ataupun kebohongan. Okey tuan-tuan semua. Masya Allah. Ini sahaja untuk ilmu nahwu. Cuma untuk nama Allah ni, ada nama Allah ni disebut dengan lafaz jalalah. Lafzul jalalah. Ini nama dia lafaz jalalah tuan-tuan ya. Nama dia. Allah tu lafaz jalalah. Okey. Jadi macam tu tuan-tuan semua. Jadi kita pun dah habiskan ni nahwu dia sekali. Jadi makna ayat ni apa dia? Orang-orang kafir sedang membuat-buat kebohongan untuk Allah. Macam tu tuan-tuan semua. Alhamdulillah kita dah selesaikan soalan nombor 1. Untuk tasrif dengan nahwu ni tuan-tuan semua. Alhamdulillah kita buat dua-dua sekali ya. Untuk tasrif dengan nahwu ni macam mana tuan-tuan? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kalau tak faham tanyakan. Faham ya? Okey, nampaknya semua faham ya. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Sebabkan dah dekat-dekat tengah hari dah masih bersemangat juga. Masya Allah, terbaik. Okey. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita sudah habiskan perbincangan kita hari ini untuk ilmu tasrif sebabkan pun masa dah habis juga, dah pukul 12.30. Semalam rasanya ada yang bertanya kepada saya lewat messenger, tapi saya tak lupa soalan. Nanti kalau tuan-tuan semua nak bertanya, boleh simpan soalan tu, boleh tanyakan langsung ketika saya live. Boleh tanyakan terus ketika live ni. Boleh tanyakan. Nanti saya boleh jawab dekat last minute lah. Dekat kita masa live, ujung-ujung live tu nanti saya bagi jawapan insya-Allah.
Jadi kalau tuan-tuan nak bertanya, boleh tanyakan dekat live terus. Sebab kan kadang-kadang kalau dekat messenger, saya kadang-kadang tak buka. Ataupun kalau saya buka, saya takut terlupa masa live tu nak bagi tahu jawapan dia. Okay. Jadi itu saja tuan-tuan semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. InsyaAllah 10 minit lagi kita akan bersama-sama untuk belajar bahasa komunikasi. Jangan lewatkan tuan-tuan ya. Okay, itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi sekejap lagi, 10 minit lagi. Jazakumullah khairan. Minta maaf atas segala kekurangan saya ataupun kesilapan saya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.